2008. Saya daripada kelas Denandi. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang latihan industri sesi 2 2021 dan 2022 setelah menjalankan latihan industri saya di Joint Venture Teknologi Sendirian Berhad. Pada slide kali ini saya akan menerangkan tentang latar belakang firma iaitu Joint Venture Teknologi Sendirian Berhad. Lokasinya ialah 1144 Lorong Perindustrian Bukit Minyak 22 Taman Perindustrian Bukit Minyak, Pini Science Park 1410 Simpang 4 Pini. Jarak antara kediaman saya ke lokasi ini adalah lebih kurang 15 hingga ke 20 minit. Seterusnya, aktiviti firma. Firma ini menjalankan beberapa OEM terbesar dalam industri ini dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan pengurusan kejuruteraan, pemasangan, pengujian dan kitaran harian produk untuk pembuatan komponen dan modul pemesanan tempat dan longgar lembaran iaitu sheet metal yang kompleks. Seterusnya saya akan menerangkan carta organisasi di firma saya. Sebelah kanan adalah Managing Director dan Finance, Human Resource dan Administrator dan Managing Director. Sebelah kiri pula adalah carta organisasi di departmen saya iaitu Department Final QC iaitu Final Quality Control. Dan supervisor saya ialah Encik Muhammad Johan Hafizi serta leader saya adalah Puan Nur Intan Liana. Seterusnya, ringkasan skop kerja. Perkara yang saya lakukan sepanjang saya ada di sana adalah memeriksa dimensi produk. Produk akan diberikan kepada leader untuk kita cek sama ada ia mengikut lakaran ataupun tidak. Kedua, memeriksa produk menggunakan three gauge ataupun pin gauge. Ketiga, print out lakaran produk untuk kita catat maklumat yang kita perolehi setelah kita memeriksa produk tersebut. Yang keempat, memeriksa tinggi produk menggunakan high gauge. Jika produk itu terlalu tinggi ataupun terlalu besar dan luar kemampuan untuk dicek oleh vernier caliper, kita menggunakan high gauge. Dan akhir sekali ialah lakukan proses finishing and packing, which is proses paling last untuk sebelum produk ini di ship out kepada customer. Kemudian aktiviti teknikal. Pertama sekali, memeriksa dimensi produk dan mencatatkannya. Cara memeriksa dimensi produk, kita boleh menggunakan vernier caliper ataupun micrometer ataupun printer pengukur. Kedua, memeriksa dimensi menggunakan vernier caliper. Seperti yang dalam gambar, kita menggunakan vernier caliper digital yang memang dah siap ada nilainya. Ketiga, mengukur ketinggian produk menggunakan high gauge, di mana jika produk itu terlalu tinggi ataupun ia mempunyai lubang atau banyak-banyak bahagian yang perlu diukur, kita boleh menggunakan high gauge. Seterusnya, yang keempat, mengukur ukur lilit produk menggunakan micrometer. Bila masa kita perlu gunakan micrometer adalah jika sesuatu produk itu adalah sangat kecil dan ukurannya adalah sangat-sangat detail seperti bulatan atau sebagainya. Yang kelima, mengisi catatan dan mengenal pasti next proses bagi setiap produk pada produk job. Seperti dalam gambar, warna biru itu adalah kita panggil job produk itu. Dalam job tersebut mempunyai next proses yang perlu produk itu lalui. Contohnya, selepas daripada production, dia akan hantar kepada QC untuk dicek, kemudian hantar pergi polishing dan seterusnya. Kemudian saya akan menerangkan tentang pengalaman saya menjalani LI. Kelebihan semasa menjalani latihan di firma Joint Venture Teknologi Sendirian Berhad lah, pertama sekali mengetahui cara menjaga kualiti produk. Saya akan merasa bertanggungjawablah dalam setiap kali mengendalikan sesuatu produk. Bagaimana kita nak menjaga kualiti produk tu sehinggalah bila kita hantar pada customer puas hati. Yang kedua, mempelajari ciri-ciri material setiap produk yang dihasilkan. Saya belajar daripada bagaimana produk ini dihasilkan oleh bahan apa, dan setiap produk itu mempunyai ciri-ciri yang berbeza kerana bahannya adalah berbeza. Yang ketiga, mempelajari cara menggunakan peralatan pengukuran dengan betul. Yang keempat, sentiasa mengutamakan keselamatan diri, which is di mana ketika melakukan semua kerja, kita kena pakai glove supaya tangan kita sentiasa selamat dan
memakai safety shoes lah supaya jika barang-barang yang berat jatuh, kaki kita tidak terluka. Dan akhir sekali ialah menjadi lebih pantas dan cekap dalam mengendalikan sesuatu produk. Kerana setiap produk itu ada diberi masa untuk berapa lama kita boleh siapkan. Kiranya jika produk itu dalam kuantiti yang adalah 100, mungkin kita boleh siapkan dalam masa separuh hari saja. Seterusnya, kebaikan semasa menjalani latihan industri di Graventure Technology Surabaya ialah pertama sekali mempelajari tentang persekitaran bekerja di alam pekerjaan yang sebenar. Sebelum ni saya pernah juga bekerja dan saya rasa dengan adanya latihan industri ini, kita dapat bersiap sedia untuk bekerja dalam pekerjaan selepas belajar nanti dan menyesuaikan diri. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan di kilang bersama staf-staf dengan baik. Which is bagaimana kita nak berinteract dengan orang, bagaimana kita nak buat bekerja sama-sama. Kalau jenis orang yang suka buat kerja sendiri, mungkin dia perlu belajar untuk buat kerja sama-sama dan sebagainya. Yang ketiga, memahami tugas dan fungsi Final Quality Control. Saya diletakkan di bahagian Department Final QC. Jadi sedikit saya memahamilah sebenarnya Final QC ni adalah sangat-sangat penting sebelum produk itu dihantar ataupun deliver ke customer, kerana jika customer itu pulangkan balik produk yang kita telah hantar, which is Final Quality Control ni akan terjejas lah, di mana orang akan fikir macam adakah Final Quality Control ni tidak check barang tersebut tu dengan betul-betul. Dan akhir sekali, menjadi lebih bertanggungjawab ketika diberikan amanah untuk memeriksa keadaan produk. Bila kita mengendalikan sesuatu produk, kita kena betul-betul check which is the dimension, nak tengok permukaan produk itu boleh berguna ataupun tidak dan sebagainya. Seterusnya adalah cabaran semasa menjalani latihan firma ialah apabila produk telah dihantar kepada pelanggan, pelanggan menghantar semula produk kembali kerana mempunyai masalah pada bahagian luar produk. Pelanggan menghantar semula pada pihak Final QC dan perlu memeriksa kembali masalah tersebut. Pekerja perlu memeriksa semula dimensi produk menggunakan vernier caliper dan jig. Hal ini seharusnya tidak berlaku kerana ia merugikan pihak syarikat. Pada ketika itu saya pernah diberikan tanggungjawab untuk memeriksakan satu produk dan saya telah mengecek semua dimensi kosmetik produk tersebut dan produk tersebut lulus dengan kiranya produk itu telah menepati dengan job yang sudah disediakan dan produk itu telah dihantar keluar. Tetapi customer menghantar semula kerana mengatakan yang dimensi lubang pada produk tersebut adalah tidak tepat. Tetapi apabila saya dan engineer di tempat saya memeriksa semula, kiranya dicek produk tersebut tidak ada mempunyai masalah. Jika produk itu mempunyai masalah, kita boleh rework, iaitu kita hantar kepada production. Ataupun jika ia mengalami scratches atau dented, kita boleh hantar ke polishing. Ia membuatkan saya untuk lebih kejadian ini membuatkan saya lebih berhati-hati dan lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa suatu produk supaya ia tidak berlaku lagi kerana ia akan merugikan pihak syarikat. Seterusnya, kaitan latihan industri dengan perkara yang pelajar belajar semasa di politeknik. Bagi saya, secara teknikalnya tiada, kerana kursus yang saya ambil di politeknik adalah kos mekatronik dan perkara yang saya buat ketika LI adalah sangat jauh beza dengan apa yang saya belajar. Tapi pada teorinya, saya dapat memahami ciri-ciri sesuatu material ataupun bahan yang digunakan untuk membuat satu produk. Contohnya, bahan tersebut buat daripada stainless steel ataupun aluminium. Keduanya, penggunaan CNC machine di bahagian production. Pada bahagian production terdapat banyak jenis CNC machine. Ketika saya SEM 2, saya pernah belajar tentang CNC machine dan sedikit saya dapat aplikasikan apa yang saya belajar di politeknik dan saya bawanya aplikasikan kepada LI. Di samping itu, cadangan yang saya ingin utarakan ialah pertama, ketua dan pekerja perlulah mempunyai hubungan komunikasi yang baik seperti memberi penerangan jelas dan padat tentang suatu kerja supaya pelatih dapat melakukan kerja dengan sebaik mungkin. Yang kedua, diharapkan pihak syarikat memberikan tugasan yang sesuai dengan bidang yang diambil oleh pelajar praktikal kerana setengah
kilang ataupun setengah firma, apabila mereka mengambil pelajar intern untuk masuk ke negara mereka, mereka tidak memfokuskan kepada apa yang pelajar itu ambil ketika berada di universiti atau politeknik. Mereka hanya meletakkan intern-intern ni di tempat yang mereka keserongan orang. Jadi kadang-kadang intern ditempatkan di tempat yang tidak sesuai, kiranya tidak sama sekali dengan jurusan yang intern ambil di politeknik ataupun universiti. Akhir sekali, pihak kuasa Jabatan Teknologi Sihat perlulah menitikberatkan dan memberi penerangan yang lebih jelas tentang keselamatan di dalam industri. Kesimpulannya, latihan industri yang diwajibkan kepada pelajar semester akhir politeknik adalah amat berguna, terutamanya bagi diri saya yang baru mengenali dunia pekerjaan di dalam industri. Dengan adanya latihan industri ini, saya dapat menjadikan satu landasan bagi saya untuk mengenali bidang kerja yang sebenar dan lebih luas serta membuka minda sepanjang pengajian di politeknik. Dan apa yang saya belajar di politeknik akan diaplikasikan sepenuhnya di dalam dunia pekerjaan. Akhir sekali adalah gambar produk. Gambar pertama dan kedua ni adalah produk yang perlu di-review, which is yang produk di highlight ni adalah kerana lubang ataupun dimensi produk tersebut tidak tepat, tidak mengikut dengan rajah lakaran yang sudah diberikan oleh planner. Yang ketiga, gambar ketiga adalah produk yang telah lulus semua proses, iaitu telah dibungkus dan dipacking dan boleh hantar ke store, seterusnya boleh dihantar ke customer. Terima kasih.